Test 1 2 3, test 1 2 3. Oh. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Test 1 2 3, test 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kalau boleh dengar, cuba komen. Boleh dengar suara saya dengan jelas. Alright. Boleh dengar. Berapa orang Jelas. je ni? Berapa orang je join kita punya sesi pada hari ni? Okay, so minta screenshot rakam video ni, post dekat kita punya group, minta kawan-kawan kita join, belajar sama-sama kan. Alright, so sebelum terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada tuan-tuan, perempuan semua yang join kita punya sesi pada hari ini. Sesi pada hari ini adalah perkongsian lah pengalaman Tuan Afrizul. Dia ni duduk di Sarike Sarawak. Dan yang paling menariknya adalah dia ni masih lagi bekerja sebagai kaki tangan awam. Boleh bekerja dan boleh urus bisnes kereta sewa lah. Dan saya tengoklah dia punya sejak dia join Grimetric, and then dia punya sale pun makin meningkat. Dan macam tak silap saya, sebelum ni dia ada share dengan saya, kereta dia ada dalam 11 biji, 12 biji macam tu. Betul tak? Betul. Lepas tu sale dia boleh cecah sampai 24,000, and then tolak dia ada untung dalam 12,000. Ui, kalau zaman sekarang ni you kerja sebagai kaki tangan awam dan you boleh dapat bersih untung kan daripada bisnes you tu 10,000, hui, memang heaven lah kan. So kita nak dengar lah perkongsian Tuan Afrizul. But before that, sebelum kita bermula, seperti biasalah kita start kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Alright, so tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Tuan Afrizul untuk sharing. Dan last kali kalau ada soalan, you all boleh tanya. Boleh tanya dekat chat, dan kita punya tempoh masa ni kalau boleh 1 jam lah. Okay, silakan Tuan Afrizul. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam semua kepada rakan-rakan seperjuangan GN Hub. Dan terima kasih Tuan Wahi kerana menjemput saya untuk memberi sedikit perkongsian mengenai perjalanan kereta sewa yang saya telah buat dari tahun 2015. Okey, tanpa membuang masa, saya nak memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya adalah Encik Muhammad Afrizul bin Muhammad Noor. Saya berumur 36 tahun kalau tahun 2023. Jadi saya menetap di Sarike dan asal dari Sarike dan mendapat pekerjaan first posting pun di Sarike. Saya mula posting di Sarike sebelum ni belajar di KSKB Sungai Buloh dekat Selangor. Under government, kalau tahu kolej saya Kesihatan Bersekutu tu, dia sebelah hospital Sungai Buloh saja. Dulu saya belajar di sana. And then pada tahun 2010, and then pada tahun 2012 saya posting di Sarike Sarawak lah. Rezeki saya dapat di Sarike Sarawak. Tak. Saya bukan MA, saya adalah dalam bahagian kesihatan persekitaran. Saya ni kalau orang cakap dia adalah kalau di Semenanjung tu orang panggil inspektor kesihatan kan. Saya adalah pembantu kepada inspektor kesihatan. Tahu tak inspektor kesihatan yang orang selalu sembuh nyamuk tu? Kalau orang cakap denggi tu ke apa semua tu, itulah dia. Saya ni pembantu kepada inspektor kesihatan lah. Saya punya pos ni adalah pembantu kesihatan awam U19. Dulu saya belajar di KSKB Sungai Buloh lah. Okey, rezeki saya, ya betul, kompan orang tinggi, ya betul. Memang kompan orang tinggi. Kalau kompan sekarang dah 500 kan. Memang sangat mahal lah. Kalau jumpa jentik-jentik, jentik-jentik tu memang dapat di verify sebagai Aedes albopictus. Memang dia akan dikenakan compound sebanyak 500. Okey, rezeki saya dapat posting di Sarike.
Saya pun sebenarnya tak nak di Sarikeh. Saya sebenarnya nak cari pengalaman di Selangor sebab saya belajar di Selangor. Tapi Allah dah bagi rezeki saya balik di Sarawak kan. Dan cun-cun juga di Sarikeh. Ada orang cakap saya ada pakai kabel ke. Tak ada, saya memang tak nak di Sarikeh. Saya memang nak di Selangor because saya nak balik sewaktu umur saya dah 40 ke atas, saya nak balik ke Sarawak balik. Saya tak nak kerja di tempat sendiri. Tapi Allah dah bagi rezeki saya di Sarikeh. Now memang saya dah di Sarikeh. Now memang betul. Apa yang Allah tentukan kepada kita, memang sinilah tempat saya berada. Jadi saya bekerja dah saya bagi tahu sebagai pembantu kesihatan awam dan masih berkhidmat dalam tempoh hampir 11 tahun sudah dalam government. Jadi sudah berkahwin, saya berkahwin tahun 2015 pada Mac 2015 and then mempunyai cahaya mata pada 2016 dan 2017. So saya sekarang ada 2 orang anak perempuan yang sedah umur 6 hingga 7 tahun. Okey, dipendekkan cerita, itu adalah salah sedikit saya punya latar belakang lah. Jadi sekarang saya memang dah menetap di Sarikeh, buat bisnes kereta sewa sewaktu Disember 2015. Saya kahwin Mac 2015. So bagi saya punca rezeki saya adalah disebabkan saya berkahwin. Kalau orang cakap berkahwin tu tidak memberi susah kan, apa semua kan, tidak, sebenarnya kahwin tu tak susah. Dia sebenarnya kita nak buat atau tidak saja untuk berkahwin tu, nak buat ke tak, kahwin ke tak, itu memang sebenarnya kahwin tu memang pemberi rezeki kepada saya. Seriously, memang betul. Siapa-siapa yang belum kahwin masih bujang, cubalah kahwin. memang saya boleh cakap lah, apa-apa yang rezeki saya datang ni memang daripada punca saya berkahwin dengan apa yang anak-anak, apa yang rezeki Allah bagi dengan anak, makin saya kuat berusaha. Okey saya cerita macam mana saya mulakan bisnes kereta sewa. Saya mulakan bisnes kereta sewa ni disebabkan berpunca daripada saudara saya yang ingin meminjam kereta saya. Dia pada Disember tu dia tanya dengan saya, boleh tak pinjam kereta abang untuk saya pergi ke Kuching? Dia cakap dengan saya, pinjam? Kelak nanti saya bayar abang sedikit untuk sebab ni saya pergi dengan kawan-kawan. Bapa yang boleh saya cakap bahasa, bapa yang boleh awak offerkan, saya cakap dengan saudara saya tu. Itu memang beradik dengan mak saya lah. Dia cakap saya bagi 250 kepada abang. Dia cakap dengan saya macam tu. Oh, okey. Bila saya dengar nilai 250 tahun 2015, nilai tersebut memang sangat besar. Kereta apa Siapa tu? cakap 2000? Kereta apa? Kereta Myvi. Myvi waktu tu Myvi first generation tuan. First generation yang Myvi SE saya beli kereta, saya beli second saja. Berapa Waktu hari? tu. Disewa berapa hari? Disewa berapa hari? 3 hari 2 malam lah. Hari 7 Jumaat dia sewa, Ahad dia hantar. Boleh katakan 3 hari 2 malam lah. So bila saya tengok dia nak offerkan 250 tu dengan satu kereta kawan dia yang tak boleh jalan jauh, saya rasa boleh tahan juga nilai yang dia tawarkan tu 250. So sewaktu itu barulah saya berkembang. Kenapa saya tak buat bisnes kereta sewa dekat Sarikeh? Because yang waktu tu dekat Sarikeh ada seorang je buat kereta sewa. Tapi dia macam bila orang nak dia baru supply. Bila orang tak nak dia pun tak kisahlah. Tu kawan saya yang dekat Bomba. Sekarang dah dah lama dah tak buat balik sebab dia dah pindah ke Johor. Jadi bila saya tengok dia tawarkan dengan nilai 250, saya terus tak banyak fikir, saya terus bagi saja kereta tersebut. Tapi dengan condition saya minta dia sign agreement. Saya sebenarnya cita-cita saya sewaktu di sekolah saya nak jadi pengurus bank. Tapi saya tak tercapai jadi pengurus bank. Mungkin sebab saya nakal ke apa ke itu memang kisah lama lah. Tak fokus kepada study ke apa semua. Tapi bila saya nak buat sesuatu macam kereta sewa kan, saya mesti nak buat dengan teratur, terurus. So saya tak ada ilmu, saya search Google saja. Saya search Google tu saya tengok dalam
dalam Google tu dia ada agreement kereta sewa. Saya print, saya tak print. Saya tengok contoh, saya buat dalam komputer and then saya print out. Saya bagi juga dengan saudara saya tu untuk sign agreement. So dia orang setuju. So saya bacalah dia punya sedikit perkara yang saya perlu sediakan macam IC, license, macam tu saja. Dan saya tak tahulah pasal security deposit waktu tu. Saya cuma bagi dia 250, janji dia baca TNC semua, dia setuju, saya bagi dia sewa kereta. So memang saya sudah buat benda tu untuk preparation sebelum saya nak serah kepada saudara sendiri yang nak meminjam suatu tu, sewa kereta tu. Okey, di situ saya mula ingin betul-betul nak menceburi bidang bisnes kereta sewa. Itu adalah bidang pertama yang saya join lah untuk kereta sewa. That's why lah sampai sekarang ni saya tak boleh buang kereta sewa tersebut. Sebab itulah punca rezeki pertama yang pergi kepada keluarga kami. Saya tak dapat buang lah. Walaupun sekarang saya ada banyak bidang-bidang lain, tapi memang kereta sewa ni saya memang fokus sampai sekarang, sampai saya boleh buat company Sdn Bhd. Memang kereta sewa yang pertama. Saya tak boleh tinggalkan. Itu memang risiko semua yang saya alami. Kalau kita memang tak dapat nak terima mental, fizikal kita semua benda tu tak dapat, kita memang tak boleh go on. Semua cabaran ni kita mesti hadapi. Saya boleh cakap apa cabaran yang dihadapi sebelum buat bisnes kereta sewa. Okey, bagi saya terus start saja kan. Bila saya start promote kepada saya punya kawan-kawan sama kerja di government, dia boleh ketawakan saya. Ketawakan saya. Adakah orang nak sewa kereta di Sarike? Dia cakap. Adakah? Dia boleh ketawakan pula. Saya cakap saya betul nak buat bisnes kereta sewa, saya cakap. Dalam hati saya waktu itu, apalah dia orang ni memperlekehkan saya, tunggu satu masa nanti. Memang betul. Memang boleh saya cakap lah, siapa yang macam sama staff saya yang memperlekehkan saya sekarang ni pun, dia boleh percaya macam saya ni boleh buat bisnes walaupun saya ni sebagai boleh dikatakan seorang berpangkat rendah di dalam government. Dia orang tu senior, dia orang tu 29, 41. Dia seakan-akan tidak percaya dengan keyakinan kita sebagai orang yang sokongan untuk buat sesuatu. Mungkin disebabkan perkara tersebutlah dia macam memperlekeh lah. Itu bagi saya cabaran dan saya tidak pernah berputus asa. Sebab saya fikir satu, saya banyak benda yang nak ditanggung. Gaji government memang betul-betul tak cukup lah. Kalau nak buat kita keselesaan, kalau kita nak pergi ke mana kemari, kalau macam saya, hobi saya untuk travel, memang kalau gaji government tu memang tak cukup. Jadi saya perlu cari income lebih. Okey, jadi mungkin dia orang tak tahu Sarike ni macam mana keadaan dia, bandar besar ke atau macam mana? Cuba explain sikit. Okey, Sarike. Okey, kalau saya tengoklah dalam bisnes kereta sewa ni, Sarike bukan dalam list yang sangat penting pun kalau buat bisnes. Cuma kan, bagi saya lah, kita tak boleh memperlekehkan Sarike ni tak ada sale. Betul. Sebab bagi saya lah, rezeki tu memang ada di mana-mana. Cara kita buat bisnes tu saja. Macam Tuan Wahid selalu tekan kepada saya, servis paling bagus. Servis baik, tak perlu kita promote pun orang akan cari kita balik. Okey, cuma pada Sarike ni, dia bandar dia bukan bandar raya macam Sibu, Miri, Kuching. Dia cuma bandar yang kecil saja. Bandar bukan pekan tapi bandar adalah bahagian di dalam Sarawak. Jadi saya tak tahu populasi dia. Cuma kalau Sarike ni pada 1 tahun atau 2 tahun ni, saya paling kecil dapat sale dekat Sarike, saya boleh dapat sekitar paling kecil sale lah. Kalau tahun lepas punya paling kecil sale pun memang 10,000. 10,000 sebulan. Ini saya tak perlu promote pun. Sebab memang orang memang dah sangat tahu dengan kami punya bisnes di Sarike. So macam di Sibu, saya masih perlu sangat promote. Because saya perlu cuba nak naikkan nama di Sibu. So memang take time seperti mana saya mula di Sarike dulu. Sarike dia ada peminat-peminatnya tersendiri, tapi dia bukannya ada macam college ke, orang nak pakai kereta sewa untuk tujuan melancong ke, tengok Sarike macam mana ke, tak ada.
kebanyakannya Sarike ni dia guna untuk pergi outstation kebanyakannya. Memang semua outstation. Kalau orang nak sewa kereta hari Jumaat, Sabtu, Ahad, dia orang akan sewa kereta, jahat-jahat pun pergi ke Sibu. Pergi ke Bintulu, pergi ke Kuching. So kenapa margin boleh tinggi? Outstation punya charge. Outstation saya selalu dapat. Dan satu lagi, saya tidak buang harga. Kalau sekarang ni, sekarang ni sudah ada 4 car rental di Sarike. So saya yang ada kedai, saya ada buat kedai insurans. Kedai insurans tu dengan servicing sekali. Maksudnya servicing tu dia ada puspakom semua dengan kereta sewa sekali. So orang lebih trusted. Memang orang lebih trusted. Benda ni macam mana cakap Tuan Ahi, dia memang bila orang kita ada kedai, ada company, orang memang lebih yakin. Itu saya tak nafi. Sebab sebelum saya buka company, saya punya sale tak pernah pun dapat capai 6 hingga 7. Okay. Sekarang ni paling jahat lah. Start daripada tahun 2022, paling jahat pun memang saya boleh lonjak sampai 10 hingga 11 ribu satu bulan. Paling jahat lah. Kalau bulan 2 ni saya tengok sale kami, bulan 2 memang selalu ada perlahan lah. Sekarang boleh sudah 12 ribu lebih. Paling jahat saya dapat. Sekarang lah belum mau closing lagi lah. Saya tengok sale, pagi tadi saya tengok sale 12 ribu lebih untuk Sarike. Kebanyakannya Sarike tu Wahi, bukannya Sibu. Sibu saya dapat sikit-sikit je. Saya tangkap sikit-sikit je. Kebanyakannya memang Sarike. Sebab memang, dan kalau Tuan Wahi kan memang ada Facebook saya juga. Saya memang jarang promote pun. Memang jarang promote. Memang kadang-kadang sebab saya banyak benda yang saya perlu jaga kan Tuan Wahi. Jadi memang promote tu kurang lah. Tapi betul, promosi tu memang sangat penting. Untuk bagi ahli-ahli JM Hub yang baru tu, marketing memang sangat penting pada mulanya. Sebab saya bermula pun dengan marketing. Saya tak ada kedai, saya memang berjalan sendiri, buat sendiri. Memang saya buat semua promosi menggunakan media sosial. Yang media sosial saya guna pun memang Facebook dulu. Tak ada benda lain. Insta tak ada, Google pun tak ada, Google Ads pun tak ada. Semuanya menggunakan Facebook saja. Apa maksud marketing tu? Apa yang dia orang kena buat? Okay, marketing ni memang saya dulu ada satu account. Satu account yang atas gambar saya sendiri semua, memang macam Tuan Wahi cadangkan kepada saya sebelum ni, perkenalkan diri anda. Ya, saya ada satu account tu sebelum ni. Jadi saya selalu promote guna account saya sendiri, bukan fake person lah. Memang orang panggil saya dekat Serikit Epino. Epino. So saya memang guna account tersebut. Jadi kawan-kawan saya tengoklah muka saya, oh kenal saya budak ni, kenal saya budak ni. So memang saya pun marketing menggunakan account saya sendiri dulu. Saya kenalkan diri saya, memang saya buat kereta sewa di Sarike. Tapi memang mula-mula memang tak ada sale lah, sikit-sikit ada lah. Tapi dia memang slow, sikit demi sedikit memang akan naik. Dah lepas 4 tahun, saya tukar akaun saya sebab saya rasa macam tak selamat. Saya tukar akaun saya tutup, close saya punya akaun tersebut, saya guna akaun yang guna logo lain. That's why lah kalau Tuan Wahid tengok saya sekarang memang tak berani nak menonjolkan diri. Yalah, memang tak berani saya. Saya tak berani sebab memanglah dekat Sarike alhamdulillah tak ada orang komplain apa semua pun, memang tak ada. Cuma saya rasa selamatlah di Sarike sebab kebanyakan pun kawan memang supportive. Nak cakap ada yang pihak dengki ke apa semua, saya rasa itu memang benda tak dapat elak. Cuma memang saya rasa selamat sekarang sebab kawan-kawan pun supportive, tak ada orang komplain sangat. Kalau ada komplain belakang-belakang saya tak kisah pun sebab masih boleh teruskan bisnes. So that's why adalah salah satu sekarang ni saya memang perlu protect saya sendirilah. Saya tak nak macam DHO saya. DHO tu maksudnya pegawai paling atas kami, tahu saya buat bisnes apa semua. So saya macam lebih suka macam logo tu saya simpan logo company saja, macam tu lah. Oh, jadi mungkin tunggulah. InsyaAllah ada rezeki lebih nanti, tunggu 4-5 tahun nak pencen, boleh lah.
Tak lama lagi, 4 tahun lagi. InsyaAllah. Uh, Kenapa pilih bisnes kereta sewa? Ya, bisnes kereta sewa saya pilih sebab inilah bisnes yang saya buat pada mulanya, rezeki yang saya masuk buat. So sampai sekarang saya tak nafi bisnes kereta sewa ni pulangan dia baik tapi risiko dia pun sangat tinggi. Saya boleh cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya dah ada 4 hingga 5 kereta yang sudah accident teruk. Termasuk yang tahun ini bulan 1. Itu adalah tak silap saya kereta yang kelima saya accident teruk. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh halangi apa yang halangan dan dugaan yang Allah bagi kepada kita tu, insya-Allah tuan boleh berjaya. Tuan mesti kuat saja. Saya pun dulu mula dengan sebuah kereta sewa saja. Kereta second yang saya beli sendiri dan saya sewakan balik. Kadang-kadang kan saya korbankan kereta sewa tu, saya guna motosikal saja. Saya bagi bantu orang pakai. Tengok apa yang Allah dah boleh bagi dengan kita balik. Sekarang kan tak ada cakap apa-apa, tak ada cakap untuk motivasi semua. Sekarang saya dah ada 14 buah kereta dengan 2 buah motosikal yang saya boleh buat bisnes kereta sewa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cakap lagi, kereta saya pun pernah dilarikan orang. Memang pernah dilarikan orang dan banyak payment yang tidak customer bayar. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh buang rasa hati tuan macam tunggulah balasan kau nanti. Saya tak, saya move on. Saya move on. Saya minta dia tak bayar, apa semua dia tak bayar, dia tak nak bayar, saya move on. Saya redokan saja. Percayalah, apa nanti Allah akan bagi rezeki balik. Guarantee tuan. Jadi tahan saja. Kalau tak tahan memang tak dapat tuan. Saya memang dah lama involve dalam bidang ni. Sebelum dari join Green Matrix sampai join Green Matrix, saya memang rasa saya dah lebih selesa dengan Green Matrix. Sebab apa? Banyak yang saya belajar, ilmu yang Tuan Wahyi ajar daripada grup-grup GM Hub semua tu saya baca semua. Memang banyak lagi. Sebenarnya ilmu ni takkan habis. Selagi kita nak tuntut, memang sentiasa akan ada. Boleh tak tuan? Boleh. Boleh. Boleh ah. Okey, kenapa saya pilih sertai Green Matrix? Saya pilih sertai Green Matrix memang dari dulu dah nak join Green Matrix. Dari sebelum COVID pun memang dah join Green Matrix. Cuma mungkin Allah dah beri rezeki pada tahun 2020 saya join CML Green Matrix lah. Saya dulu bahagian Sibu Sadikit betul lah? Sibu Sadikit ya. Waktu tu baru saya kenal dengan Tuan Awang pada 2020. Okey, 2020. Sebab saya suka sistem Green Matrix. Dia sebab saya ni tak ada sistem, tak ada sistem online apa semua. So saya sebenarnya lebih suka orang booking secara online daripada booking secara macam yang saya alami sebelum ni adalah cash. Saya sebenarnya tak suka orang payment guna cash. Memang tak suka. Jadi macam saya tengok sistem Green Matrix ni, dia ada debit card, ada PayPal, ada credit card. So sekarang ni dah ada online transfer. So saya lebih prefer untuk 3 perkara ni. Sebab saya pernah belajar dengan Tuan Ahi, cash person memang sangat berisiko tinggi. Lagi-lagi secara mengejut dia datang. So memang kalau saya lah, saya tak akan desperate ambil sale. Saya pernah desperate ambil sale sewaktu saya mula-mula buat kereta sewa. Tapi percayalah, yang tiba-tiba orang datang kepada kita, tiba-tiba macam last minute punya order tu, dia bukan berkualiti punya customer. Saya banyak pengalaman macam tu. Lagi-lagi yang cari kereta waktu malam. Kalau kami area Sarikaya Sibu ni, cari kereta waktu malam memang berisiko tinggi. So saya tak akan lepas pun. Saya akan cakap mudah saja. Full kereta tuan, kalau nak buat detail dulu. Macam tu lah biasanya. So banyak yang saya belajar dari Green Matrix. So itu antara saya suka sistem dia. Saya suka cara Tuan Wahyi bercakap juga. Dia selalu bagi live kan. Okay? Dia selalu bagi live. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kan, kalau tengok orang sentiasa buat live, selalu menonjolkan diri, mesti kita yakin kan. Macam tu juga saya. Saya memang akan yakin. Takkan dia nak scam kita kan. So memang orang macam tu sentiasa
bila ditanya soalan dia sentiasa jawab untuk kita. So orang macam tu kita patut contohi lah. Jadi mungkin dalam ahli tuan-tuan dan puan-puan dalam GM Hub ni ada yang boleh berkualiti seperti Tuan Wahid. So mana tahu nanti boleh ganti Tuan Wahid sentiasa buat live. Macam Arbani tu. Arbani tu sentiasa saya tengok dia buat live. Dia ada buat live sebab saya tak ada aktif sangat dekat TikTok. Saya selalu tengok video dia dekat Facebook saja. Dia Arbani memang selalu buat mana tu. berani buat live, dia tak berani. Oh ya ke? Dia rakam video acah-acah boleh lah. Lebih kurang macam itulah kenapa saya pilih start Greenmatic, dan saya memang suka sistem sebab memang saya fahamkan dari dulu Greenmatic ni memang sangat padu. Saya tak tipu. Saya lama dah nak ikut Greenmatic. Sangat padu. Dari Tuan Wahid masih sebelum COVID pun saya memang dah follow. Cuma waktu tu belum rezeki kan. Memang selalu sale pun memang tinggi semua. Saya memang sukalah team macam ni. Serius lah, saya banyak sangat belajar dari GM Hub. Start saya join GM Hub ni memang sangat-sangat belajar. Dulu saya takut nak join. Nak keluarkan sedikit duit tu takut. Memang takut. Tapi bila kita dah join kan, tak ada rasa rugi. Betul. Sebab ilmu yang kita dapat tu memang lagi banyak dari apa yang kita spend. Tak rugilah kalau join. Dan untuk sale memang lagi meningkat because bila kita ada satu team yang kuat, dia akan main pas-pas. Contoh macam saya boleh cakap lah, Tuan Awang ke, Helena ke, dia orang sentiasa pas job. Kalau ada job, okey, ada kereta ni, dia akan bagi tahu. Dia akan kongsikan dengan saya, okey. So bukan dari Helena atau Tuan Awang saja, ada daripada grup, daripada kita punya ahli-ahli GM Hub lain pun memang selalu share juga. So memang semakin saya masuk Greenmatic ni, semakin naik sales saya. Saya tak tipu lah, memang betul ni. Itu tapi tak semestinya kita sentiasa berharap daripada marketing, daripada GM. Ini sebenarnya terpulang kepada individu masing-masing lah. Kalau you tak promote, you takkan dapat apa-apa pun. You tak buat, you takkan dapat apa-apa. Ini semuanya mesti dari usaha kita sendiri. GM ni dia sekarang dah jadi akademi, saya tengok. So dia latih kita. Kalau kita tak nak buat, dia latih saja, kita tak nak buat, kita takkan dapat apa-apa. Kita nak tunggu durian jatuh turun ke tanah. Lambatlah. Okey lah, boleh lah. Boleh. Okey, nombor 9. Apa tiga perkara betul yang saya buat? 3 perkara. Okey. First, saya buka kedai. Saya buka kedai pada tahun COVID 2020. Saya buka kedai insurans 2020 termasuk dengan kedai kereta sewa. So itu adalah keputusan pertama yang saya rasa saya buat dalam bidang bisnes yang sangat tepat lah. Because bila saya involve, sebelum ni saya adalah agent insurans secara start daripada 2017. Saya agent insurans, bisnes kereta sewa 2016, Yuska 2016, 2017 saya join insurans. And then 2020 sewaktu COVID saya buka kedai. So itu adalah keputusan yang terbaik yang saya pernah buat. Kenapa? Sebab ngam saya buka kedai tersebut, saya punya sale terus naik. Saya fikir sewa ke Fiza? Sewa. Ya, sewa. Memang sewa. Sana Sewa murah dia dekat Sarike sewa murah kan? Kedai tu 670 tuan. Ground floor kan? Ground floor. Tapi dia bukan tepi jalan, dia masuk satu simpang sikit. 670. Saya buka kedai tu untuk insurans dan servicing. Maksudnya servicing tadi, kereta sewa pun ada join sekali lah. Itu keputusan tepat yang saya buat. Because sebelum ni saya jual insurans pun tak banyak seperti saya buka kedai. So saya hire pekerja 3 orang waktu tu. Sewaktu COVID. 3 orang tapi yang 2 ni gaji ada besar sikit. Yang seorang tu gaji part time saja. Saya cuba sajalah. Sebenarnya saya takut nak bagi gaji dengan pekerja. Saya takut sebenarnya nak sewa kedai. Tapi bila dah buka kedai baru saya tahu benda tu boleh cover balik.
Saya fikir kenapa macam kenapa Chinese sangat rajin buka kedai? Kenapa kita macam orang bumi ni takut sangat untuk buka sesuatu bisnes di satu kawasan tersebut? Rupanya memang dia orang akan dapat balik semua tu. Saya fikir kan, sekarang kan, sebelum ni saya boleh bagi gaji pekerja untuk 700 pada tahun 2020. Saya pernah bagi gaji basic untuk cuba-cuba dululah. Sekarang gaji dia dah 1,500. Memang bagi saya tak ada masalah. Sebenarnya benda semua ni kalau cara pengurusan kita betul, dia memang boleh pergi. Cash flow kita pandai jaga, pengurusan kita teratur, dia boleh pergi. So untuk sekarang untuk 1,500 tak ada masalah dah. Sebab dia boleh cover semua. Sebab makin macam Tuan Wahid cakap, makin you ada company, makin you ada office, makin you ada kedai, semua orang yakin. So sekarang Tuan Wahid saya sudah buka banyak kedai dah. Saya ada kedai motosikal dengan kedai kereta sekali. Ya. Yang paling latest sekali memang kedai kereta yang besar lah saya dah buka. Ni saya dah buka yang ni lah. Kedai jual Yang kereta ke? memang saya asal memang jual kereta, nampak ah? Wow. Ni yang terbaru yang saya buka lah. Tahun lepas saya buka. Inilah. Okey. Itu antara keputusan yang terbaik saya pernah buat lah. Nombor 2 perkara yang terbaik, yang 3 perkara kedua adalah saya buat link semua bisnes saya yang saya buat. Contohnya macam sekarang. Okey, saya jual kereta, saya jual motosikal, and then saya buat bisnes kereta sewa dan saya jual insurans. Semua yang saya buat ni dia ada link. So sebelum ni kenapa saya join insurans? Because sebab saya tak nak beli insurans dengan orang lain. Bukan saya tak nak sokong orang lain, bukan. Kalau Tuan Wahid faham, dekat Sarike ni kebanyakannya ejen dia memang semuanya tak ada yang Bumiputera. So saya sebenarnya lebih ingin menyokong untuk ekonomi orang Bumiputera. Jadi di sini bila saya tengok saya banyak kereta sewa, saya banyak jual used car. Jadi memang dia perlu beli insurans kan. Bila beli insurans tersebut, saya buka kedai insurans balik. So bila buka kedai insurans tersebut, saya linkkan dengan benda tu. So setiap kali macam 14 buah kereta sewa saya sekarang, semua saya beli dengan insurans. So saya akan dapat sale di situ juga. So this means saya ada commission, saya ada printing subsidiary, semua saya buat di situ. Di samping customer pun akan pergi ke kedai situ. So sambil kita menjalankan bisnes kita, duit itu akan pusing dekat situ. Dan satu lagi, jika kereta sewa saya dah 4-5 tahun, saya akan jual pada kedai used car saya sendiri. So duit itu akan pusing dekat situ saja. Jual used car contoh macam sekarang kan, saya ada sebuah kereta Azia saya nak clear because saya sudah ambil kereta Azia baru yang tengah tunggu keluar kan. Saya jual kereta Azia used car tu, Azia yang saya sekarang ni yang saya sewa dah lebih 4 tahun. Saya jual pada used car tu department lain lah. Sebab saya buat dia department lain. Saya jual pada used car sana. Saya jual 25, saya dapat balik duit car rental tu 25,000. And then used car boleh jual 28 kepada customer lain. So saya ada untung beberapa peringkat di situ. Duit sewa saya dapat, duit kereta tu. Ekonomi tu berpusing kat situ lah. Yes, betul tuan. Sambil-sambillah customer datang ke situ kan. Takkan kita hanya harapkan pusingan kita saja. Memang orang akan datang semua. So semuanya memang akan berpusing situ. Dari car rental, dari beli insurans, contohlah customer beli used car yang saya dah jual dari kereta sewa tadi, dia akan perlu beli insurans juga. So dia akan beli dengan company ngambil lagi. So dia akan pusing di situ. Motosikal tu dia ada jual lah, memang ada jual, cuma saya bisnes motosikal dia ada drop sikit lah. So dia yang 3 ni yang paling kuat, insurans, kereta sewa dengan used car. Iaitu memang link paling kuat lah, link paling senang jalan. Sebab tiap bulan dia akan pusing macam tu. So itu yang saya rasa perkara yang tepat sekali saya buat. Saya tak akan pusingkan duit tu kepada company lain, saya akan pusingkan kepada company saya sendiri saja. Jangan cakap customer lah tuan, customer memang akan pergi kan. So duit saya tu sentiasa pusing dekat situ. Saya untung pun balik dekat situ juga.
That's why saya buat bidang ni. Memang saya rasa benda ni saya minat sebab saya tak dapat jadi pengurus bank kan. Saya jadi pengurus company sendiri pun dah okey dah. Jadi saya dapat link kan. Untuk pengetahuan tuan kan, saya cuma matematik saja A. Dari UPSA sampai SPM. Itu saja. Saya memang minat kira-kira. So memang tak dapat jadi pengurus bank, jadi pengurus company sendiri pun okey lah tuan. Sambil-sambil tunggu masa nak pencen nanti. Tunggu masa je tuan, tunggu masa. InsyaAllah lah kalau rezeki ada lebih, rezeki apa yang saya target pada masa 1 tahun, 2 tahun ni, insyaAllah saya akan resign awal. Kalau tak, saya akan tunggu sampai umur 40 lah, baru pencen. Kan 40 kan, sekurang-kurangnya saya dah selidik semua tu kan, umur 40 dia baru boleh pencen. Sebab saya dah in service 10 tahun ke atas. So, sebab itulah kadang-kadang kalau macam saya tak cakap saya tak fokus kereta sewa. Ini memang minat, ini memang jiwa saya. Memang sangat kuat dalam jiwa saya. Cuma saya nak promote tu memang sangat kurang. Sebab mungkinlah, jangan tuan-tuan, puan-puan mencontohi saya. Sebab saya ni memang dah ada klien saya sendiri. Diorang puas hati dengan servis saya. Saya tak perlu cari customer sangat. Cuma dekat Sibu saja saya perlu cari customer. Kalau dekat Sarikeh, saya tak perlu. Saya pass job dengan saya punya staff admin tu saja. Dia akan handle kereta sewa. Saya cuma kadang-kadang promote. Saya promote bila saya tengok kereta saya banyak tidur. Baru saya akan promote. Kalau kereta saya banyak jalan, saya memang akan kurang promote. Mungkin ada macam Arbani ke, dia ada kawan dengan saya. Arbani mungkin tahu saya memang jarang promote kereta sewa. Tapi bisnes saya sentiasa jalan. Tuan-tuan, puan-puan, servis saja. Tak perlu fikir pasal persaingan kita. Tak perlu fikir macam mana kita nak rendahkan harga apa semua. Saya punya kawan sini buat car rental, dia boleh sewa 1,000 satu bulan. Tapi saya tak goyang, bukan tak goyang sebab saya rasa saya punya ada harga tersendiri. Sebab kata Puan Shelly kan, kita tak murah. Kita berkualiti. Betul. So saya paling kurang pun lah. Bagi harga kereta sewa tu 1,500 satu bulan. Ada juga orang sewa. Memang ada. Kalau itu rezeki kita, tetap rezeki kita. Contoh dia sewa 1,000 satu bulan pun saya tak kisah. Dia ada 2-3 buah kereta je. Kalau contoh kereta dah keluar, memang kami masih banyak kereta. Memang ada waktu saya tak cukup kereta lah, tapi apa boleh buat kan. Itu saja limit saya. Saya memang tak ada ambil kereta pajak. Semua kereta kebanyakannya saya beli cash. Tapi ya tuan, sebab kan saya akan rolling balik kepada used car. Saya akan jual balik kepada used car. So Kereta used yang car ada hutang kembali. ada berapa biji? 2. Ya Dua saja. Rabbi, 14 biji, 2 biji je kita ada hutang. Ya, 2 saja. 2 iaitu. Dan sekarang saya tengah tambah tuan. Tengah tambah hutang dah ni. Tambah hutang sebab Azia baru dah keluar kan. Tengah tambah hutang. Saya cuma hutang Beza baru satu dengan Azza sebelum Azza D27 tu. Itu je. Azza yang saya beli tahun COVID tu 2020. Tu je. Dengan Beza Evan. Tu je. Dua saja. Yang lain semua saya tak ada hutang. Cok. You all ni terinspirasi ke tidak dengan story Tuan Afrizo ni? Semua terdiam ni. Faham ke tidak ni? Laju sangat ke? Bayangkan dia masih kerja dekat apa klinik tu kan. Lepas tu dia ada bisnes macam-macam. Kereta sewa ada 14 biji, 2 biji je ada hutang, 12 biji tak ada hutang. Ya Rabbi, memang seronok ah. Alright, continue. Taklah tuan, saya cash flow mungkin kerana saya memang suka menyimpan duit dan saya memang jaga pengurusan dari cash flow. So mungkin bagi saya point saya cuma bahagian itu saja. Kalau saya tengok dari saya buka bisnes start 2020 start ada kedai, dari sebelum tu pun memang saya menjaga cash flow. So bagi saya cash flow tu sangat penting lah. Jangan sesekali kita ganggu kita punya cash flow tu. Saya memang belajar juga dari Tuan Wahi. Sebelum saya buat sewaktu saya buat kereta sewa ni, saya memang tak ada makan gaji. Tapi bila 2020 tu saya start makan gaji lah. So saya tengok
cara macam tu lagi tersusun. Ini pun memang saya belajar dari Tuan Wahid lah. Kalau kita buka bisnes memang kita perlu ada gaji. So sekarang saya memang bergaji. Saya nampak dia lagi teratur lah. Tak tipulah kalau saya cakap cash flow tu saya tak ada tarik. Tapi selepas saya dapat gaji saya langsung tak ada tarik lagi. Tarik tu maksudnya kita pinjam dan kita ganti balik. Kita pinjam kita ganti balik. Tapi saya memang ganti. Kalau contoh ada terpakai sikit duit kereta sewa kan, saya memang akan ganti balik. Tunggu gaji government ganti balik . Tapi sekarang saya memang dah menggunakan gaji saya sendiri dekat company saya. Sebab saya Saya ada soalan lah, macam mana you bahagi masa bisnes dengan kerja hakiki tu? Bos tak marah ke? Kena pergi hantar kereta ke macam mana? Ni sebelum buat macam mana? Dulu ini mula-mula saya buat bisnes kereta sewa. Saya cuma ada seorang kawan yang dah bekerja dengan saya sampai sekarang. Dia yang selalunya membantu saya. Ada partner lah. Sekejap, tutup aircon. Dia, orang cakap dia PA saya, lelaki tu. Dia ni memang rapat dengan saya dari dulu. Dari saya buat kereta sewa, dia memang dah ada involve. Jadi cara saya nak buat kereta sewa kalau di Sari KL mungkin tak sama di keadaan di KL atau Selangor yang sangat sesak, jam semua. So perlu sampai ke satu tempat, ke satu destinasi pun nak makan 1 jam. Kalau di Sari KL ni nak sampai ke satu destinasi tu dari town ke hospital pun dalam 15 minit. So sebagi dia tolong saya. Saya tak dapat arrange because saya selalu keluar kawasan kan. Saya akan minta dia tolong. Saya ajar dia macam mana nak urus agreement semua. So dia akan hantar kereta tersebut seorang-seorang. Seorang-seorang dia hantar. Dia akan telefon customer. Mungkin dia tidak sebaik servis macam saya buat. Tapi dia membantu saya sangat-sangat bersyukur. Sebab kita ni tak dapat rasa macam owner buat bisnes kan. Dia memang betul-betul teliti kan. Dia tak nak buat cincai kan. So macam kawan saya ni dia ada PL macam mana perangai dia tak sama macam saya. So dia mungkin buat kerja tolong saya saja. Tolong sahabat kan. Tapi itu bersyukur. So dia akan telefon customer. Encik dekat mana? Saya dekat hospital. Saya pick up cik dekat blok mana? Blok A. Blok A, encik hantar saya balik lah. Dia akan hantar balik lah. Macam tu je. Saya tak akan guna 2 runner. Contohlah, macam Sabtu atau Ahad, saya akan free. Biar Sabtu atau Ahad saya free, saya akan start bantu dia. So kami akan buat delivery tanpa customer hantar balik pada Sabtu dengan Ahad atau cuti saja. Biasanya kami buat macam tu. Selama 1 tahun, 2 tahun, kadang-kadang dia akan bawa kawan dia sendiri. So saya cakap dia, kalau kawan you nak, tawarkan dia RM5 1 per jom. Saya akan bagi. So macam tu saja cara saya dari dulu. Kalau saya uruskan bisnes kereta sewa. Kadang-kadang, untuk government ni, dia ada balik macam tengah hari kan. Kadang-kadang boleh keluar sekejap semua. Kadang-kadang kalau customer tu memang tak nak kami hantar dia balik. So saya memang akan bagi tahu bos saya nak keluar sekejap. Sekejap saja saya cakap. So dia akan izinkan sajalah. Kalau di pejabat saya ni bos lah. Dia tak terlalu strict sangat as long as kerja kami selesai. Macam tu. Memang selalu kawan saya sampai sekarang lah Tuan Wahid. Dari start saya buat kereta sewa kan 2015, dia join saya 2017 and then sampai sekarang dia masih bekerja dengan saya. Kalau kita punya rakan tu atau pekerja kita memang stay lama dengan kita, that means dia memang selesa dengan kita, dia puas hati dengan apa yang kita telah bagi dengan dia. Alhamdulillah. Macam gaji dia ke, kebajikan dia ke, yang penting memang kita perlu jagalah semua barang-barang tu untuk pekerja walaupun rakan. Jangan negotiate dengan rakan. Saya takkan negotiate dengan rakan. Saya akan offer dia yang baik. Sebab dia telah support kita lama kan. So untuk saya dia memang perlu dapat lebih lagi.
memang okey lah. Sekarang pun dia punya income satu bulan saya dah bagi dalam 1,700-1,800 lah, termasuk dengan car rental sekali. Dia punya satu bulan salary, termasuk EPF lah, termasuk EPF, SOCSO, AIS semua saya buat. Saya memang suka pengurusan, Tuan Wahid. Inilah memang saya dah dapat pengurusan yang saya nak. Cuma belum masanya untuk fokus 100% lah. Kalau you okay dengan tempat kerja sekarang, continue je kan. Tapi kalau Ah, rasa boleh pergi lebih jauh lagi dengan bisnes, so you boleh decide lah. saya nak jadi macam Tuan Wahid. Ada masa nak bisnes dengan isteri. Sekarang ni saya tengah pujuk isteri untuk join sekurang-kurangnya join business insurance dengan kereta sewa. Cuma hati dia belum terniat nak masuk lah. So saya cakap dengan dia, kita macam saya pernah hantar dengan dia pasal yang Tuan Wahid bergambar dengan Puan Shelly dulu, nak keluarga bahagia, nak murah rezeki, memang selalu sentiasa dengan family lah. Yang pentingnya tadi masa bebas. Masa bebas, kita punya kewangan dah stable, kesihatan pun okey, kita boleh pergi mana-mana. Saya nak bebas macam tu Tuan Wahid. Saya tak nak terkongkong. Isteri kerja apa? Uh, Isteri kerja staff nurse. Staff nurse. Staff nurse. Dekat hospital Sarike. Okey. Ya, Saya berhenti kerja umur saya 32. Muda lagi tu. Muda lagi. Saya ni fikir pun 4 tahun saja lagi. Kalau boleh tahan lah. Kalau Kalau boleh 40 tahan. tu dah lewat dah tu. Tak boleh nak enjoy. Saya 32, steady. Berkepit je dengan rumahan. Boleh lah Tuan Wahid, 40 boleh enjoy lagi. Boleh lah. Apa, insyaAllah. Lagi cepat lagi bagus. Tak, saya tunggu pencen Tuan Wahid, umur 40 kan. Boleh. InsyaAllah lah. Kalau rasa macam bisnes makin bagus, makin ekonomi lebih kukuh, mungkin nak fokus kepada bisnes lah. Sebab betul lah Tuan Wahid, hati sekarang ni kan, hati ni macam lebih kuat lagi dekat bisnes. Jadi macam apa yang Abani pernah cakap dengan saya dalam situasi Abani juga. Macam mana cakap, hati di dalam tempat kerja, tapi di fizikal dalam tempat kerja, tapi hati di luar, hati kuat di luar. Memang tak apalah, tunggulah. InsyaAllah dipermudahkan. InsyaAllah. You ada soalan tak? Ada soalan ke? Dah nak dekat pukul 10 dah ni. Okey ke? Saya ni buat spontan saja. So kalau ada apa-apa yang macam saya kurang faham ke, terlalu laju ke, saya minta maaf lah. Ini saya tak ada guna skrip apa semua. Saya cakap secara spontan macam saya cakap dengan pekerja saya. Macam tu je. Okey, grade apa kerja government? Saya cuma PKA U119. PKA U19. Pembantu Kesihatan Awam U19. Bukan 29, bukan 41. Bukan. Saya pembantu kepada Inspektor Kesihatan yang pergi sembuh denggi tu. Itu kerja saya. Betul, PKA tuan. Memang PKA. Ya, masih berkhidmat dekat Pejabat Kesihatan Bahagian Sarike. Ada anak-anak tuan ke yang kerja PKA? Saya respect lah dengan Tuan Hafizul. You duduk dekat Sarike sebab biasa orang mentaliti duduk kawasan jauh sikit pada bandar, susah nak buat kereta sewa kan. You pula masih lagi bekerja, boleh handle, boleh ada pejabat apa semua. So ini adalah salah satu success story lah yang mungkin orang boleh follow kan. It's not easy lah. Macam ada setengah orang duduk kat bandar pun tak boleh buat juga. Apatah lagi kalau Tuan Hafizul duduk dekat Kuching ke, dekat kawasan yang ramai orang lagi boleh meletup kan. Ya, betul, insyaAllah tuan. Sebab itu saya sekarang ni Sibu tu saya tengah fokus juga. Sebab macam
Tuan Aris cakap dia nak saya fokus untuk motosikal dekat sana. Cuma kalau nak tahu Sarike dengan Sibu tu bukan dekat, melainkan saya buka satu branch dekat Sibu lah. But macam Tuan Wahi ajar dengan ahli-ahli GM Hub yang lain yang masih baru, you perlu buat marketing dulu. So sampai sekarang lah saya sikit-sikit buat marketing. Tapi sekarang ni kebanyakannya saya buat marketing memang saya menggunakan macam Tuan Syamin. Sebab saya tak ada masa nak promote. So saya dah ada income lebih kan. Alhamdulillah Allah dah bagi rezeki kan. Saya buat kerja senang je. Pergi bayar ni macam landing page macam tu kan. Lepas tu pergi message Tuan Syamin bayar 300, okey dia promote saya punya company semua, and then saya akan tunggu WhatsApp masuk je. So sekarang ni masih tunggu berbincang dengan Tuan Aris macam mana saya nak buat promosi dengan SEO. Saya tak ada masa nak promote. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, saya masih nak buat promote. Walaupun dekat Sarike tu saya dah ada klien-klien saya sendiri. Sekarang ni tengah nak fokus dekat Sibu dah. Sibu dan Bintulu. Bintulu tu ada juga. Memang saya ada buat kereta sewa di Bintulu. Cuma sebab saya ni based on Sarike and Sibu, saya memang fokus kepada dua tersebut lah. Kalau dekat Bintulu tu memang ada daripada tim Tuan Wahi juga yang membantu saya lah. Macam Ivy, macam Helena, adalah tim Tuan Wahi yang membantu. Okey, ini saya nak share sedikit saja berkenaan dengan kereta sewa. Okey, mungkin bagi tuan-tuan dan puan-puan yang cara saya melayan customer. Ini saya punya tips lah. Saya melayan customer kereta sewa. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, customer Malaysia ni dia suka dilayan. Okey, saya dah cuba, dah cuba untuk hantar yang macam mana? Yang maklumat detail tu sila isi bla bla bla, nama, pekerjaan, semua tu, bila tarikh nak pakai semua, saya selalu forward benda tu kepada customer. Tuan Wahi tahu tak yang macam detail tu? Tahu. Okey. Dalam 10 customer yang hantar, mungkin 1 atau 2 saja yang balas. Saya punyalah, saya dah cuba. Tapi kalau contoh kan, dia message pada saya nak cari kereta sewa. Contoh saya layan dia, garanti insya-Allah 90% saya akan dapat. Sebab dia orang ni suka dilayan. Saya dah cuba style yang macam hantar forward WhatsApp yang macam okay, you boleh isi maklumat you ni semua apa semua, and then you ni, kebanyakannya dia orang tak reply saya balik. Saya dah cuba taktik yang paling cepat lah. Taktik yang paling cepat untuk suruh isi maklumat. Tapi bila saya bukan tukar lah, sebab sebelum ni saya dari tahun 2015 saya akan layan je. Saya layan sampai sekarang, saya masih layan customer, dia tanya apa kan, saya layan. Saya punya closing lebih tinggi kalau saya cuba buat yang macam tu lah. Dia personalize. Even macam HQ pun, kalau kita bagi link, memang kalau 10 tu 2 orang jelah yang akan booking. Betul kan. Kalau betul. kita layan dia, tanya dia, consult dia, dia punya closing tu dia boleh pergi 8, 9 lah. Yes, betul tuan. Saya punya tip macam tu lah. Sebab bagi saya lah, saya tengok saya punya range saya punya customer, tak kira dari Semenanjung ke, yang dari Sarawak ke, dia rasa dia berbayar kan. So dia nak kita layan dia. Sambil kita layan tu kita buat kawan. Saya buat macam tu lah. Boleh bawa duduk pergi kedai kopi ke, kalau dia datang ke Sarike, pergi layan macam tu. Saya tengok cara macam tu lebih senang untuk kita dapat customer. Kalau tuan-tuan dan puan-puan macam pergi forward message detail maklumat customer tu macam tak berjaya, tuan-tuan dan puan-puan cuba layan dia. Jangan layan macam mana orang Sarawak cakap, hendak-nandak. Nak tak nak je, layan bagus-bagus. Mungkin kali ni kalau dia tak nak guna servis kereta sewa tuan-tuan dan puan-puan, mungkin lain kali. Kalau saya save je nombor dia. Cuma saya tak pernah lah macam cara yang lebih berkesan macam Tuan Wahi buat tu, dia pergi hantar apa?
hantar dia punya macam database tu. Saya save nombor semua yang customer yang message pada saya yang dia orang tu belum confirm nak sewa lah. Kadang-kadang dia boleh tengok saya punya WhatsApp status kan. So benda-benda macam tu pun sangat penting lah. Saya jenis layan customer. Sebab itu kadang-kadang saya tak dapat tengok dalam grup-grup semua. Saya sentiasa melayan customer. Satu persatu. Saya dah cuba forward detail pun dia orang tak layan kan. Jadi saya tetap dengan style saya je lah. Tips saya memang akan melayan customer. Saya share Itu sikit yang sikit lah. Saya share sikit. Kalau macam WhatsApp ni kan, kalau kita pakai handphone, bila kita jawab mesej baru tu, mesej yang yang lama tu dia akan turun ke bawah kan. betul. So kita nak cari tu, saya kadang-kadang satu hari beratus-ratus orang WhatsApp saya kan. So cara dia adalah kita kena reply melalui komputer. So dekat komputer tu dia ada macam kita boleh klik unread. So dia akan keluar mesej yang belum dibuka. So kita jawab lah. Kalau tak pakai handphone, kalau macam 100 orang mesej, kita jawab yang the latest, yang bawah tu dia akan turun ke bawah. So kita nak kena scroll tu lambat. Betul tu. Tu belum mesti guna komputer tuan. Kena pakai komputer. Dia kena pakai komputer, lepas tu kita klik dia ada unread kan. So dia akan senaraikan mesej yang kita belum buka. So kita balas. Lepas kita balas, benda tu dia akan terkeluar. So jadi laju. Kalau tidak, saya kadang-kadang saya nak balas mesej seminggu. Sebab pun nak kena scroll tu terlalu banyak. Kadang-kadang orang mesej satu hari 100 orang. Okay. So macam Tuan Wahid reply tu, saya tanyalah. So Tuan Wahid reply tu dia memang semuanya most kepada soalan yang sama ke Tuan Wahid? Macam tu Lebih kurang. Tapi saya pun ada juga macam quick reply kan. So macam dia tanya, dia mesej macam mana nak join Greenmatic. So saya akan adalah quick reply lah. Pakai kan. Macam yang kita setting untuk business tu yang quick reply. Pakai quick reply. Tu ada soalan tu Wahid. Kalau Color merah. tanya kenapa Greenmatic tapi color merah. Memang kita buat tu supaya orang tanya. Marketing adalah untuk buat orang tanya. Faham tak? Tapi dia ada story dia lah. Asalnya Greenmatic ni warna hijau. Lepas tu bila saya belajar dengan saya punya mentor, dia kata Greenmatic ni business kereta. So kereta ni besi ni panas kena warna merah. Kalau you pakai warna hijau ni pokok, lembut kan. So tak kena. So dia kata, saya punya mentor cakap, why not you tukar warna merah. So kita pun tukar lah. Tapi nampak lebih garang lah kan. Sebab apa, kita business dengan kereta automatik besi kan. Besi dia panas, dia merah kan. So kita guna ni lah. Dan nampak lagi garang, nampak lagi menyelah lah berbanding hijau dulu. Dia kata pokok ni semua kurang sesuai lah. Itulah cerita dia. Okey, saya ni ada soalan yang perlu saya jawab ni Tuan Wahid. Jawab. Lesen SSM atas nama tuan. Ya, lesen SSM atas nama saya. Saya ada letak 2 orang lagi atas nama tu. Salah seorangnya isteri saya dan ibu saya. Saya letakkan 3 lah di situ. Terjawab soalan Syahril lah. And then Haikal. Bisnes besar macam mana boleh bertahan lagi untuk kerja? Tak susah ke manage 2 kerja? Tak susah. Bagi saya tak susah. Sebab saya memang dilahirkan dari dulu memang minat dalam bidang pengurusan. Saya buat pekerja saja. Saya hire staff saja sekarang. Hire staff, satu macam Yuska tu saya hire 2 staff. Untuk insurance servicing saya hire 3 staff. And then untuk motorcycle saya hire 1 staff. And then part time saya ada standby 2 orang dekat belakang. So semuanya memang bagi manager yang urus. Untuk bahagian Yuska saya memang bagi seorang admin. Dekat insurance servicing tu saya bagi manager yang urus, serta dia boleh jaga manage untuk motosikal, semuanya saya bagi dia orang yang buat. So saya cuma datang untuk manage sedikit saja, datang collect duit, sign, collect semua, buat closing, and then sedikit-sedikit barang untuk hantar ke bank. Itu saja. Mula-mula memang susah because you perlu cuti lama kan untuk managekan sesuatu. Tapi lama-lama kalau you punya staff semua dah okey,
you pun dah ada manager pun dah boleh urus, rasanya tak ada masalah. Bukannya saya tak nak resign dulu sebab saya masih ada benda yang saya nak tunggu. Kalau saya boleh tunggu, saya akan tunggu. Kalau tak dapat, saya rasa saya punya bisnes dah makin baik, maksudnya makin boleh sampai saya punya target, saya tak akan tunggu untuk sampai apa yang saya nak sampai umur 40 tahun lah untuk government. Jadi untuk mendapat untung margin 10,000 mengikut kos dan gaji diserki, perlukan 15 biji kereta. Kalau diimplikasi di Bandar Johor Bahru atau KL Kelang, perlukan lebih 20 biji kereta kah? Ini soalan ni, kalau saya lah, sebab saya ni tak buang harga. Jadi kami di sini dia banyak outstation punya charges. Kebanyakannya kereta sewa ni orang kalau di Sarike ni dia tak guna di kawasan di Sarike. Kebanyakan dia orang pergi Sibu, pergi Bintulu, pergi Miri, pergi Sri Aman, pergi Kuching. So kebanyakannya saya boleh dapat profit margin daripada outstation selain daripada harga kereta sewa. Kalau saya sewa kereta, saya bagi murah pun jika customer tu memang regular dan dia minta offer. Saya kalau dia minta kurang lagi, saya akan cakap dengan dia, okay, kalau you nak kurang lagi, you buat booking hari ni and then buat video untuk bagi promote kami. Dan paling pentingnya, memang akan minta dia orang buat kita punya dekat Google tu, yang kita punya company tu, minta dia orang review kat situ. Saya selalu buat macam tu kalau dia nak murah. Saya memang contoh kan harga sewa Azia saya tak pernah kurang. Serius. Azia memang 120 saya bagi. Lepas tu contoh macam Beza, dia nak minta dari 150, saya sana 150 sini. Dia nak minta ke 130, saya akan bagi dia dengan video feedback. Saya selalu buat macam tu and then terus booking awal secepat yang mungkin. Macam tu sajalah biasanya saya buat closing. Semua kereta atas nama atau company? Ini memang ada atas nama saya. Lepas tu ada banyak atas nama company. Memang banyak atas nama company. Sangat banyak. Contoh. Tak ada contoh di sini sebabnya semua di office. Dalam phone yang saya bercakap ni memang adalah ada kebanyakannya atas nama AP Motor. Sangat banyak. Outstation charge ni berapa? Outstation charge ni contohlah macam Kuching lah. Macam Kuching kami biasanya one off payment 150 saja. 150. Contoh dia sewa Beza satu hari 150. Lepas tu tambah dengan outstation tambah 150, 300. And then satu lagi tambah dengan security deposit lah. Biasa tu kami akan ambil. Saya cakap terus terang memang kebanyakannya outstation ni memang selalu dapat untung lah. Selalu dapat untung selain daripada harga kereta sewa lah. Kereta P2P tak ada. Satu pun saya tak buat. Sebab saya ejen insurans kan. Alhamdulillah saya ada tahu sikit selok-belok dia. So saya mungkin Tuan Wahid pun pernah buat macam ni lah. Macam kita buat safe accident ke apa. So saya memang biasa cover dari bahagian tersebut lah. Saya memang akan minta untuk adjust bahagian tersebut. Tambahan dekat kami sini memang alliance dengan Zurich, dia memang kau team dengan company kami. So dia orang tak ada isu sangat lah. Dia orang tahu saya buat kereta sewa. Memang company ni memang tahu buat kereta sewa. Untuk bulan ni pun saya sudah claim insurans dengan Zurich. So tak ada masalah apa-apa sangat lah. Dia orang okey saja. As long as business insurance dia orang pergi lah macam tu je. Kalau macam mana? Kalau company macam kami kan bantu dia punya sale untuk alliance dengan Zurich, dia memang tak berapa kacau sangat. Situasi di sini. Nak beli Azia. Tak perlu beli Azia full spec. Tak perlu beli je Azia Auto yang paling murah. Tu pun dah cukup untuk sewa. Kalau nak mula, saya pun mula dengan kereta second dulu. Myvi first generation. Saya mulakan dengan Myvi first generation. Second je. Beli Azia yang murah je. Second pun boleh janji tip top condition. Boleh buat sewa. Harga pun tak mahal. Jalan je lah. Alright. Habis dah soalan. Habis. Habis dah. Oh, ada lagi. Last soalan ni.
Jadi kalau akan datang mau beli kereta Proton Saga baru misalnya. Apa soalan dia tu? Tak faham lah. Proton ni ada tak kereta Proton? Saya Proton ni saya tak berapa minat sangat. Betul Tuan, saya setuju. Dia cakap dia apa? Jadi keluar kalau akan datang mau beli kereta Proton Saga baru misalnya sekali beli 5 kereta dapat diskaun tak kereta baru. Saya ni tak jual kereta baru. Saya ni jual used car. So kalau nak beli kereta baru tu memang perlu refer dengan kita punya GM Hub yang banyak ada jual yang ada bekerja dengan Proton lah. Saya ni jual kereta used car. So kalau saya beli kereta baru pun memang mak saya dia jual kereta baru Pro 2. So saya biasanya akan berurusan dengan mak saya saja untuk kereta. Okay, untuk Maksudnya kereta baru ni you boleh minta diskaun, tapi biasanya salesman lah dia akan bagi diskaun commission dia lah. Kalau you beli kereta banyak kan. So yang diskaun tu daripada salesman lah. Proton Saga memang dia punya kualiti tu memang kurang lah Tuan. Saya pun antara kereta used car yang susah jual memang Proton lah. Saya tak nafi lah. Dan harga dia memang drop banyak lah. Paling senang Pro 2, Beza, Alza paling senang keluar. Paling senang jual. Alza pun senang jual. Paling bagi saya susah sedikit nak jual kereta Pro 2, Myvi. Itu saja. Pro 2 saya tak lama simpan Beza, Azia, Alza. Itu paling senang jual. Walaupun harga tinggi kan, dia memang market masih demand. Kadang-kadang saya curi 1 buah 2 buah kereta dari sana, macam raya tahun lepas kan saya curi dari sana. Saya cakap kereta tak cukup ni untuk kereta sewa. Saya cakap saya nak renew insurance, ambil untuk buat sewa waktu raya. Dapat juga tambah-tambah sikit sale lah. Pernahlah buat macam tu. At least ada insurance kan. Macam tu lah. Alright. Thank you very much. So saya harap you all dapat belajar something daripada Tuan Hafizul and daripada JM Hub. Kalau ada soalan ke nak tanya ke nak borak boleh WhatsApp Tuan Hafizul lah. Alright, so terima kasih you all yang join kita punya sesi ni. Terima kasih Tuan Hafizul sebab Terima kasih semua. berkongsi pengalaman. Alright. So saya rasa kita punya program tu setakat itu saja dan kita habiskan kita punya program ni dengan kiraan 3, 2, 1. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.